Kita bersyukur pada Allah malam ni dapat kita bertemu. Dan saya ambil kesempatan untuk rakamkan ucapan tahniah atas kejayaan Yang Berhormat Ustaz Dr. Abdul Ghani Ahmad. Pertamanya dipilih sebagai ahli parlimen Jerlun 6 bulan yang lalu. Dan malam ini secara rasminya dilancarkan dan dirasmikan Pusat Khidmat Ahli Parlimen Jerlun yang memberi suatu isyarat kesediaan untuk memberi khidmat yang terbaik kepada rakyat di kawasan parlimen ini. Kita ikuti tadi ucapan demi ucapan. Tuan-tuan pun maklum bahawa Yang Berhormat Ustaz Abdul Ghani buka pusat khidmat, buka pejabat, sedia kerani staf pegawai dalam keadaan tidak dapat peruntukan dari kerajaan Madano ni. Semua kita tahu. Dan disebut perbelanjaan untuk nak bangun, nak siapkan pejabat pun belanja lebih daripada 30,000. Juga bukan dengan peruntukan, tapi adalah perbelanjaan sendiri. Semua ini adalah pengorbanan. Dan dalam masa yang sama, itu adalah satu bentuk penganiayaan, kezaliman yang sepatutnya untuk sedia pejabat, untuk nak bayar kepada staf pejabat, pegawai-pegawai, untuk nak membantu rakyat, ada hak dan ada peruntukan yang disediakan oleh kerajaan. Lebih-lebih lagi kerajaan yang ada ni kerajaan yang manifesto mereka telah menyebut secara jelas janji untuk mereka bagi peruntukan tak kira termasuk pembangkang. Jadi bukan sahaja peruntukan itu untuk kerajaan, ahli-ahli parlimen kerajaan, tapi juga termasuk pembangkang. Tapi rupanya janji itu hanyalah sekadar janji. Manifesto yang dibuat itu hanyalah sekadar tawaran, tak lebih pada tu. Maka sampai hari ini masih lagi duk bermain-main dengan kata-kata. Kata kita ni tak pi runding, kata kita ni tak pi berjumpa, kita ni belum lagi bersedia untuk tunduk bersama-sama kepada kerajaan sampai membolehkan kerajaan bagi kepada kita peruntukan. Tuan-tuan, berapa peruntukan ahli parlimen? Kalau tanya YB Cikgu Ad, peruntukan DUN setahun lebih kurang 200. Lebih kurang 200. 200,000 satu tahun. Berapa peruntukan ahli parlimen satu tahun? Mungkin tak sama. Tapi saya dimaklumkan pernah dulu waktu zaman Barisan Nasional peruntukan ahli parlimen dalam satu tahun mencecah sampai 6 juta. Jadi kalau mencecah sampai 6 juta, boleh jadi kurang, ada waktu tahun tu kurang 5, boleh jadi kurang 4, kurang 3. Kalau kita sebut sejuta pun besar nak banding dengan DUN. Sesuailah dengan jumlah pengundi dan besarnya kawasan parlimen. Yang lepas, waktu kerajaan Perikatan Nasional, zaman Tan Sri Muhyiddin, zaman Datuk Seri Ismail Sabri, lebih kurang 3 juta satu tahun.
Banyaklah perkara yang boleh dibuat. Tuan-tuan, saya nak sebut begini ya. Kita tak seambil dah sampai 3, kita tak seambil sampai 5, sampai 6 juta. Kalau 1 juta, 74 orang ahli parlimen PM dinafikan hak untuk dapat peruntukan. Maknanya Perdana Menteri sedang genggam duit ahli parlimen, duit rakyat dalam kawasan 74 kawasan parlimen ini sebanyak 74 juta. Banyak ke sikit? Banyak. Jadi tuan-tuan nak heran apa? Dia main madrasah. Apa baru ni? Nahdah Hasanah meleleh. Dia main dia umum. Sekolah agama, untuk masjid, untuk itu, untuk ini. Juta. Tuan-tuan nak heran apa? Dia balik duit tu ni. Tu pun ada orang tak nampak. Bagi dia, bila diumumkan begitu, ada hak sampai tengah-tengah mulut, ada hak tepuk tangan, ada hak dalam hati dia kembang. Tuhan yang tahu. Bagusnya Perdana Menteri ni. Bagus apa lagu tu, balas orang. Boleh tuan-tuan nak sebut lagu tu? Saya mula tak mau nak syarah lagu tu, tapi Ustaz Ghani kata syarah malam ni, jangan resmi saja. Tuan-tuan, tadi yang Muhammad Ustaz Ghani cerita, daripada 19 bulan 20, 21 kami kena kurung di Kuala Lumpur. Aduk mesej ni hari-hari, pagi, tengah hari, petang. Jadi lagu mana Perdana Menteri dilantik tengah. Kita nak jawab pun tak tahu. Kita pun tak tahu waktu tu jadi mana. Last sekali kita dapat berita pekat-pekat penduduk. Apa beritanya? Anwar Ibrahim secara rasmi akan mengangkat sumpah sebagai PMX, PM yang ke-10. Semua pergerakan apa jadi. Kita ada jumlah kursi yang cukup untuk bentuk kerajaan, tapi nak angkat sumpah Anwar Ibrahim. Tuan-tuan, Tuhan saja yang tahu. Dalam hati perut kita ni, rakyat di bawah, seluruh Malaysia, masing-masing mempersoalkan apa sebenarnya yang berlaku. Kita jawab, ini semua adalah ketentuan Allah. Kita baca ayat Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' sampai akhir ayat tu. Katakanlah olehmu, ya Allah, ya Tuhan, Tuhan yang memiliki kerajaan. Dia boleh bagi pada siapa yang dia kehendaki, dan dia boleh ambil daripada siapa yang dia kehendaki. Tu wirid yang kita baca. Tunggu Presiden, waktu dia masuk mesyuarat PAS pusat kali yang pertama selepas Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, tunggu mula kamu muqaddimahnya dengan satu ayat, laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq la tadkhulunna al-masjidal haram insyaallah aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun. Suratul Fathi, ayat yang menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam perjalanan dari Madinah nak masuk ke Mekah untuk melaksanakan umrah pada tahun yang ke-6 selepas hijrah, tapi terhalang di satu tempat yang bernama Hudaybiyah. Tak boleh masuk. Tunggu baca ayat tu. Dan tunggu sebut
Apa yang berlaku kepada Nabi dan para sahabat terhalang, tak boleh masuk ke Mekah, adalah suatu yang sangat menderitakan perasaan. Kau nak kira rasa hati sahabat ni 6 tahun dah tak tengok Kaabah. Rindu Tuhan yang tahu. Tapi Allah takdirkan tahun itu tak boleh masuk. Terpaksa buat perjanjian. Antara kandungan perjanjian kena balik tahun itu, kemudian datang semula tahun depan. Sahabat pakai ihram dah. Orang Mekah tak bagi masuk pasal mereka kata Nabi ni nak pergi perang. Perang apa pakai ihram? Tuan-tuan, ihram ni macam pakai kain tolak. Nak perang lagu mana pakai ihram? Terlondeh hatu, tak boleh perang dalam suasana macam tu. Tapi orang Arab ni punya tak percaya kepada Nabi, tak izinkan Nabi masuk. Berlaku perjanjian, kena balik. Ada sahabat yang berjumpa Nabi, ya Rasulullah, bukankah Allah janji? Ini persoalannya. Bukankah Allah sudah janji untuk kita masuk ke Masjidil Haram? La tadkhulunnal Masjidil Haram. Tuhan dah janji untuk kita masuk. Nabi kata ya. Tapi Allah tak janji tahun ni. Nampak tak? Tuhan janji untuk kita masuk ke Masjidil Haram, tapi Tuhan tak kata tahun ni. Sama dengan kita hak berjuang Islam, kata Tok Guru. Kita yang berjuang Islam, kita yakin dengan kejayaan, kita yakin dengan kemenangan, kita yakin dengan pertolongan Allah. Tapi tak mesti pilihan raya ni. Sampai masa Allah nak bagi, dia bagi. Kita selesai pilihan raya umum 14 tahun 2018. Siapa jadi Menteri Usaha Kedah? Siapa Menteri Usaha Kedah? Datuk Seri Mukhris. Orang Jerala menengung, orang Jitra menengung, orang Kedah semua pakat menengung. Pasal apa? Kita yakin 2018 itu dengan susunan tok kita, dengan apa semua, kita yakin kita boleh menang di Kedah. Alhamdulillah, Allah kurniakan 15 kursi. Korang 4. Tu saya duduk syarah selepas tu. Saya Pesuruhjaya Dr. Fakhruddin waktu tu di Kubang, di Pekalan Kunduk. Kita di Anak Bukit, saya di Alok Mengkudu. Ini di antara sebab yang menyebabkan kita tak cukup kursi. Sekurang-kurang 19, kita boleh 15. Kita kata apa waktu tu? Tak apalah, kita terus buat kerja. Pilihan raya umum pula 2022-2023, kita berusaha untuk kita menang. Tapi Allah punya kerja. Bulan 3 2020 berubah kerajaan di pusat. Bulan 5 17 hari bulan 5 2020, Datuk Seri Haji Muhammad Sanusi Mano angkat sumpah sebagai Menteri Besar di Kedah. Siapa punya kerja? Ini tuan-tuan yang Muhammad tadi cerita tadi ni. Dia cerita kedudukan dalam parlimen. La Anwar Ibrahim duduk belah ni, Datuk Hamzah Zainuddin duduk belah ni, Hakim Yusof Kani duduk belah ni, Nur Hulu Langat duduk belah ni. Saya sebut Hulu Langat lah, tuan-tuan kena betul. Nur duduk belah ni, Jelutong duduk belah kerajaan. Tuan-tuan jangan rasa pelik, tuan-tuan jangan rasa suatu yang mustahil. Allah Ta'ala berkuasa. Tiba-tiba kita hadut sebelah sini, boleh hidup sebelah sana.
Habis itu pasal apa Tuhan bagi ke Anwar dulu. Ada juga tak apa-apa hati ni. Dia kata aku tak boleh hantar saya. Dia kata cukup itu pasal apa yang boleh ke Anwar dulu. Tuan-tuan, Tuhan ni dia maha berkuasa. Dia maha mengetahui apa sebenarnya. Kita ni tak tahu hikmah tiap-tiap suatu kejadian. Melainkan selepas mana Tuhan tunjuk. Hari demi hari kita mula nampak, hari demi hari kita mula nampak dengan jelas apa hikmah daripada Allah Ta'ala. Hari ini tuan-tuan kita nampak dengan terang. Anak Ibrahim nak jadi Perdana Menteri punya lama. Dia ulun habis-habisan. Tuan-tuan ingat 16 September. Waktu tu habis. Bukan takat orang PKR. Nah kita aku syok nak tukar kerajaan. Anwar jadi Perdana Menteri. Nah, tahun 2008. Dahsyat tuan-tuan. Anwar ni punya nak jadi Perdana Menteri dan ramai rakyat ni pakai duk kata, tak apa kita try tu bagi kat dia sekali. Dia nak buat tak mana. Orang bangkit soal janji dia, harga minyak akan turun. Dia kata nak turun awal, dia tak jadi Perdana Menteri. Takdir Allah, dia angkat sumpah semua jadi Perdana Menteri. Nak turun ke naik? Nah, kemarin tuan-tuan, ringgit Malaysia jatuh paling dahsyat. Turun, ranak. Tapi dia kata jatuh bagus juga pasal senang kutip. Kalau naik nak kena kait payah. Pandai orang kita dia duk ulas. Tuan-tuan perhati. Hari demi hari orang akhirnya nampak. Dulu kalau ringgit jatuh, Datuk Seri Anwar kata apa waktu dia ketua Mangkang? Dia kata kerajaan tak kerti, Perdana Menteri tak kerti. Hari ini tak kerti. Tuhan sudah buka, tunjuk. Apa kamu boleh buat? Apa kamu boleh selesai masalah rakyat? Sebab tu kita tengok di atas kerajaan berkecamuk. Dia berjanji, hari ini dia sebut macam ni, esok dia sebut macam lain pula. Sampai kami dalam parlimen, dia bermaksudkan ni, tadi dia cerita pengalaman dia bangkit duduk sanggah dan sebagainya. Sampai dalam parlimen kerana ada orang tanya awak apa tak bangkit sanggah Anwar. Kata nak bangkit apa? Kami tak pening. Tengok dia nak jawab tu tak, kita tak tahu fakta di mana. 2 hari lepas dia jawab, kita tahu kita dia mohon. Nanti tengok. Dia jawab soal kalimah Allah. Dia kata dia dah selesai lah dengan majlis raja-raja semua. Seminggu lepas tu baru raja-raja keluar kenyataan. Orang timbul persoalan. Hari tu hak bila hak Anwar duk abang? Ni hak sedang tuan dikaji dengan teliti isu sempadan negara. Hak tanda tangan Perdana Menteri dengan Presiden Jokowi. Kita tak tahu waktu betul ke tak betul ke, tapi kalau dengar dia cerita macam tuan-tuan dia dengar selalu gajah terbang. Kalau dengar dia cerita habis-habisan. Tapi apa jadi dengan negara? Saya nak tanya tuan-tuan, cuba kita teliti tengoklah ni. Kalaulah orang tanya sepanjang 6 bulan ni, apakah kejayaan paling besar yang dibuat oleh kerajaan? Tuan-tuan renung dulu abang bilang, apa kejayaan paling besar dia boleh buat? Tubuh tak bohong. Itu kejayaan paling besar. Ada. Daripada perbezaan hak paling ketara, Perdana Menteri ni tak pakai tie masuk parlimen. Yang kedua, 2 kali dia lari. Satu orang tak nak buat selama ni. Perdana Menteri mana pun tak ada salah lari, dia lari. Kalau tuan-tuan tengok gambar dia lari nak masuk parlimen, nampak macam kalut tak? Padahal dalam parlimen bukan ada apa pun, tak ada kalut pun. Kalut kan? Jadi bila kita tengok keadaan tu, apa kejayaan?
Saya nak sebut. Ni, kita depan kita ada tutup tentuan soal kalimah Allah. Kerajaan tak boleh selesai sampai hari ini. Keputusan dibuat oleh Mahkamah Tinggi tahun 2021 mengizinkan bukan Islam menggunakan kalimah tu. Tan Sri Mahyudin jadi Perdana Menteri pada waktu tu. Kita tak puas hati dengan keputusan mahkamah. Kita tuan-tuan buat rayuan kepada Mahkamah Rayuan. Tiba-tiba tahun ini Kementerian Dalam Negeri tarik balik rayuan. Apa maksud? Terbuka kembali isu ni. Serahlah pada mahkamah. Mahkamah Tinggi seorang hakim, Mahkamah Rayuan sekurang-kurang 3 hakim. Bagilah dia buat keputusan. Dah tarik balik. Tarik balik tuan-tuan rayuan tu, terbuka kes. Jadi satu polemik dalam negara. Tu yang timbul balik masalah. Kita bincang di peringkat rakan-rakan Perikatan Nasional, ketua pemangkang, kita buat satu keputusan, kita masuk sebagai usul persendirian untuk memastikan kalimah Allah diterjemah dan ditafsir sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dan diperundang-undangkan. Buat bagi jadi akta. Tak boleh nak tafsirkan kalimah Allah dengan maksud lain, melainkan dengan maksud yang ditetapkan. Tapi ditolak oleh Speaker. Tak tahulah, setakat saya duduk dalam parlimen, dia bermaksudkan dia duduk dalam parlimen, tak ada lagi satu usul Puan kami bawa yang diterima. Kalau tuan-tuan tengok usul YB Arab Datuk Seri Syahidan Kasim, hak hebat dan dahsyat tu, hari-hari untuk usul dia penuh, satu pun tak dinaikkan. Tak dinaikkan. Jadi hak kita usul tak diterima, hak kita bagi pandangan tak didengar. Akhirnya jadi macam tu jadi. Kita tengok apa jadi dengan kalimah Allah. Itu soal akidah, soal iman, kamu tak boleh selesai. Soal ekonomi, kamu tak boleh selesai. Soal kehidupan rakyat, keperluan asas rakyat, makan minum rakyat, harga barang yang diperlukan oleh rakyat, barang-barang keperluan rakyat, banyak tentu masalah yang tak boleh selesai. Kita turun ke bawah, berjumpanya peniaga-peniaga. Tanya siapa apa? Teruk. Harga barang naik tak menentu. Kalau tanya orang parlimen, jawapan mereka semua berada dalam radar kami. Semua jenis naik helikopter belakang. Jadi semua berada dalam radar kami, tapi tak boleh selesai. Kita sebut rakyat rasai kesusahan ini, penderitaan ini. Apa kamu buat? Ini tentuan. Ya akhirnya Perdana Menteri hadir, saya kata tak menari. Belum tengok dia menari. Jumpa pelajar dia menari, jumpa orang dia menari. Sampai last kali tuan orang sebut, apalah nak jadi dengan Malaysia, ada Perdana Menteri yang memalukan. Buat benda yang memalukan. Pasal apa? Pasal tuan-tuan, ketua negara ni satu orang yang kita kira sepatutnya ada maruah, menjaga diri, tak kalah sampai berjumpa dengan budak-budak, anak-anak ni, anak-anak nak tengok macam mana watak ayah dia. Ni watak pemimpin utama dalam negara, tapi turun hidup menari. Tunjuk lagi tu. Allahu Akbar. Bila kita tengok keadaan ni, tiba-tiba mai PH di Kedah. PH, DAP, BN, ada di Kedah ni dia bergabung. Lepas tu tuan-tuan dia buat satu tema, satu kempen, satu hashtag, kalih bagi sama. Dia suruh kita kalih hak Kedah ni bagi sama dengan pusat. La ilaha illallah. Kita di Kedah ni tu elok dah, terancang dah. Segala usaha ikhtiar hak kita buat macam-macam dah. Menteri Besar usaha berbagai dah. Tadi yang Bapak buat cerita dah. Macam mana untuk usaha yang kita buat. Pengurusi pun senang satu demi satu. Apa yang sudah kita buat. Kita susun elok dah. Matlamat letak elok dah. Kesejahteraan rakyat diusahakan dah. Tiba-tiba nak suruh kali hak Kedah ni. Sama hari hak pusat. Kita duk elok nak pergi kalih pergi jadi pening menjadi apa?
Mana boleh nak terima tuan-tuan. Sebab tu kita minta kepada rakyat, terutama tuan-tuan perempuan, pimpinan di semua peringkat Perikatan Nasional ni, jentera di semua peringkat, untuk kita bekerja dengan kuat. Pilihan raya dah sangat dekat. Kerja sungguh-sungguh. 6 negeri ni kita tawan semua. 6 negeri ni, insya-Allah tuan-tuan, kita boleh buat apa hak mereka duk minta tu. Kalih bagi sama, tapi bukan hak negeri. Kalih bagi sama dengan pusat. Kalih hak pusat bagi sama dengan negeri. Nampak tuan-tuan setuju elok dah tu. Saya kalau tuan-tuan setuju boleh berhenti ya. Kita pakai buat kerja sungguh-sungguh, insya-Allah. Saya pun minggu ni ya, duk perhati tengok jadual yang tidak ada pelancaran jentera. Sebelum ni semua pelancaran jentera. Boleh dikatakan hampir tiap-tiap malam, tiap-tiap hari kita turun bertemu dengan jentera, buat pelancaran jentera. Alhamdulillah. Dekat kita jumpa dah ni, semua tuan-tuan semangat luar biasa. Pakai nak buat kerja. Pasal apa? Pasal kita rasa tuan-tuan amat perlu untuk Kedah kita pertahankan di bawah Perikatan Nasional. InsyaAllah. Saya pun dah tegaskan atas nama Parti Islam se-Malaysia PAS Negeri Kedah. Soal nak menentukan siapa Menteri Besar ni ke bawah duit tuanku. Hak dia. Dan hak itu akan dicadangkan oleh PAS Pusat. Kalau kita takdirkan menang. Tapi saya suara bagi awal, mewakili PAS Kedah, Perikatan Nasional di Kedah, bahawa bagi kami di Kedah ini, kami hanya ada satu calon saja untuk Menteri Besar Kedah, iaitu Datuk Seri Haji Muhammad Sanusi. Ini tuan-tuan, kita ada satu calon ya. Walaupun Cikgu Ak pun boleh jadi MB, insya-Allah. Tapi untuk peringkat ni, satu calon dia saja, Haji Tan Kang. Dan kita sebut awal bahawa inilah wajah yang kita akan jadikan poster boy. Untuk wajah ni kita nak perbanyakkan di seluruh negeri, biar pakat tengok, biar pakat kenal. Dan setakat ni lah Menteri Besar kita ni, alhamdulillah, tak ada muka pun orang kenal. Tak ada gambar pun tuan. Bunyi nama saja orang kenal. Minta maaf lah, Menteri Besar lain. Saya pun kadang-kadang duk test lah. Siapa boleh sebut dengan segera, siapa Menteri Besar faham. Dia duk lepok. Dia tanam Yaakob pun, dia hatul bila. Dia duk teringat Datuk Nai Yaakob lagi tu, hak lama tu. Tak ada nak kenal. Tapi alhamdulillah Menteri Besar kita dikenali. Syukur pada Allah. Untuk tengok negeri-negeri nak pilihan raya ni mengharapkan dia turun. Nak lancar jentera, nak apa semua, mengharapkan kepada dia untuk turun sama-sama. Tapi kita tahulah tugas dia banyak. Alhamdulillah, dengan usaha yang dia buat, ikhtiar, kesungguhan, siang malam dia berusaha, banyak perkara yang berjaya dicapai. Kalaupun kita tak boleh rasai lagi hari ini, kita dah nampak dah, macam tu nampak dekat. Menyelesaikan masalah bekal rakyat. 5 loji rawatan ayat yang baru dalam proses pembinaan untuk naik taraf dan sebagainya, dah nampak dah. Hak ni 2024, hak ni 2025, nampak boleh selesai. Berbanding dengan dulu, tak nampak boleh selesai. Untuk anak-anak nak mengaji, satu ayat yang kita cukup tersentuh hati, yang Amat Muhammad Tusak kita sebut, jangan sampai ada seorang pun anak-anak kita di Kedah yang berjaya dalam peperiksaan SPM, STPM terhalang daripada masuk universiti kerana tak cukup belanja. Jangan sampai ada yang tak cukup belanja. InsyaAllah kerajaan sediakan belanja untuk anak-anak yang tak mampu. Kita nak bagi masuk juga. Di kawasan saya, di Bukit Lada, dalam kawasan pokok sana,
ada seorang yang dia angkat terus, ambil buat anak angkat dia. Pasal tak ada ayah, nak boleh sarah dan sebagainya, ambil buat anak angkat. Dia jaga macam anak dia. Pergi ziarah bila balik, bila nak pergi masuk mengaji, dia pergi hantar. Pasal apa? Pasal dia lalui kehidupan susah. Dia tak mau bagi rakyat dia susah. Dia pernah lalui keperitan hidup dan dia boleh keluar daripada kesusahan keluarga dengan ilmu, dengan pendidikan. Dia nak benda tu dibuat dalam negeri Kedah. Ilmu dan pendidikan. Ilmu pendidikan, boleh mengaji, dapat sijil, lulus sebagainya. Lepas tu nak kerja apa? Usaha bagi pelaburan masuk untuk menyediakan peluang-peluang pekerjaan. Cantik tuan-tuan. Keperluan asas rakyat dia selesai, cakap ada. Lepas tu diusahakan untuk anak-anak kita dapat pembelajaran yang baik. Diusahakan untuk anak-anak kita ada tempat untuk mereka bekerja. Kalau kita tengok tuan-tuan pembangunan yang sedang berjalan, perkembangan ekonomi yang ada di Kedah, pelaburan yang masuk yang disebut tadi sepanjang 3 tahun lebih daripada 90 bilion, semua itu akan memberi peluang-peluang pekerjaan yang baru kepada anak-anak kita. Lah memang tak boleh nampak lah ni. Memang tuan-tuan dia ambil sikit masa. Tuan-tuan tengok almarhum Ustaz Azizan dulu buat kampus induk Indonesia. Dia ambil sikit masa. Lah selesai. Ustaz Azizan selesaikan bangunan Plaza Tugu Yaakob. Dulu saya kalau lalu jalan tu, duk kali tengok 2-3 kali kokok ada hantu. Betul ingat Plaza Tugu Yaakob tu? 30 tahun lebih. Hari ni kita lalu tengok. Masya-Allah. Kalau lalu jalan Taman Badak, lalu tuan-tuan jalan depan Amal Center tu, kita teringat almarhum Ustaz Aizan. Jasa dia boleh buat satu perubahan besar sehingga bandaraya yang ada dekat dengan kita, bandaraya Al-Ustaz tu berubah wajah dengan pembangunan yang ada. Tu saat dia. Dia boleh bina hotel di Langkawi, tuan-tuan turun tu, nak turun naik di Pekan Kuah, boleh kita lalu sikit nak masuk Pekan Kuah, nampak dia. Seorang ustaz tu lebay. Dia boleh fikir macam mana hotel, dia boleh fikir macam mana pasaraya, dia boleh fikir macam mana pusat pendidikan. Semua ini dibuat atas perancangan-perancangan yang baik, dan semua itu untuk kesejahteraan rakyat negeri Kedah. Usaha kita hari ini tuan-tuan, kita nak bagi keluar kita daripada kemiskinan, nak bagi naik sikit taraf kita. Di antara masalah yang kita hadapi negeri Kedah ni, KDNK kita sangat rendah. Pasal apa rendah? Kita buat keluar kata apa sekalipun hasil produk-produk kita, semua dia kena ikut Pulau Pinang. Pulau Pengkalan, pelabuhan pun ada pun, tempat terbang pun. Maka sebab tu kita berhasrat, bercita-cita besar untuk jayakan pembinaan KXP. Dari pemarah banyak KXP itu, mai Kedah Aerotropolis. Ini tuan-tuan kita usahakan. Dan tuan-tuan pun ikuti. 3 kali dah Menteri Besar kita hantar surat ke Perdana Menteri. Dia sebut dalam Parlimen baru ni, minta pun jumpa. Pasal apa? Dia kata tak berhadap dengan dia. Saya pun duduk tengok gambar waktu dia duduk di Limau itu, duduk elok ya dengan Menteri Besar kita. Tu saya kata dia ni lupa kot. Hari tu duduk elok, tiba-tiba pergi tu dia kata pasal tak berhadap. Jadi kita mengharapkan Perdana Menteri kita tolonglah dalam hal ini. Kita tak minta duit pusat, kita tak minta duit Perdana Menteri. Kita akan guna duit ada untuk orang yang bersedia untuk bantu kita, untuk kita keluarkan negeri Kedah daripada kemiskinan seluruh negeri, seluruh rakyat ni kepada satu kehidupan yang lebih baik. Dan kita berusaha dari sudut penghayatan agama, dari sudut pendidikan. Ni tuan-tuan tengok seribu ni alim ulama kita buat kerja. Malam ni di Jitera, mereka berhimpun bersalawat
pengajian-pengajian banyak, dan insya-Allah kemuncak majlis salawat yang disusun atau oleh alim ulama kita 24 hari bulan ini di Stadium Darul Aman. Tuan-tuan kenapa Kak Pi? Kita bagi penuh stadium. Kita ingat dulu kan 2010 himpunan hijau. Oh, dahsyat waktu tu. Saya bila tengok balik gambar tu, Allah puasa tersentuh hati. Almarhum tu Buni Aziz tak ada. Nausa Azizan tak ada. Orang yang hebat-hebat tuan-tuan waktu tu. Allah himpunan hijau ni. Yang ni kita akan buat tuan. Kita bakal turun pi ramai-ramai 24 bulan. 24 bulan esok lusa. Nah, untuk kita berhimpun ramai-ramai di Stadium Darul Aman, penuh padang, penuhkan tangga tuan-tuan, kita boleh isi puluhan ribu untuk apa? Bersalawat, bermunajat, berdoa kepada Allah supaya Allah limpahkan lagi rahmat dia, supaya Tuhan bagi lagi nikmat dia, dan dia bagi lagi kesejahteraan untuk negeri ini yang kita sebut Kedah Sejahtera Nikmat untuk semua. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, saya kira itulah yang dapat saya sampaikan pada malam ini. Sekali lagi saya nak ucapkan tahniah pada Yang Berhormat Dr. Abdul Ghani di atas usaha kesungguhan sehingga dapat menyiapkan pejabat menyediakan tuan-tuan semua premis yang menyediakan perkhidmatan. Jadi di sebelah ayat hitam sana ada satu, tang ni ada satu, untuk kita memberi khidmat yang terbaik kepada rakyat. Mudah-mudahan tuan-tuan ini menjadi pusat yang benar-benar berkhidmat, walaupun dalam keadaan kita sebagai pembangkang serba kekurangan, tapi tekad, usaha, kesungguhan kita untuk memberi khidmat itu, insya-Allah kita yakin Allah Subhanahu wa taala akan tolong dan bantu kita. Salah dan silap saya mohon banyak kemaafan. Sekadar itu, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi